国际广播电台。 Inilah radio antarabangsa Cina dalam bahasa Melayu. Inilah radio antarabangsa Cina dalam bahasa Melayu. Saudara pendengar, siaran bahasa Melayu radio antarabangsa Cina disiarkan 2 kali sehari. Siaran pertama bermula dari pukul 5.30 petang hingga 6.30 petang melalui gelombang 16 dan 19 meter. Siaran kedua bermula dari pukul 8.30 malam hingga 9.30 malam melalui gelombang 19 meter. Waktu kedua-dua siaran ini adalah menurut waktu standar Malaysia. Inilah radio antarabangsa Cina CRI siaran bahasa Melayu dipancarkan dari Beijing. Salam sejahtera saudara pendengar. Hari ini Sabtu 13 Mac 2021. Kami mulakan siaran hari ini dengan warta berita. Ini disusuli dengan ruangan irama sutra. Sebelum kami akhiri siaran hari ini, jangan lupa mengikuti karya klasik Cina. Antara berita penting hari ini, mengapa kerajaan Cina mendapat kadar kepuasan tinggi? Mesyuarat Menteri Penerangan ASEAN China, Jepun dan Korea Selatan ke-6 diadakan. Kenyataan pengerusi Majlis Keselamatan PBB diharap redakan tegangan Myanmar. Berita sepenuhnya. Mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada sidang media yang diadakan baru-baru ini menjadi jawapan terbaik kepada soalan yang berhubung mengapa kerajaan China mampu mendapat kadar kepuasan tinggi di kalangan rakyat negara sendiri. Dalam sidang media setelah sesi keempat Kongres Rakyat Kebangsaan China NPC ke-13 yang melabuhkan dirinya di Beijing pada 11 Mac, Perdana Menteri Li berkata pembangunan China pada asasnya menyasarkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, beliau juga memfokuskan isu-isu seperti peluang kerja, kehidupan rakyat, pendidikan wajib, perubatan asas dan lain sebagainya dalam ucapannya. Bayangkanlah, 7 daripada 20 indeks utama dalam rancangan 5 tahun ke-14 pembangunan sosioekonomi kebangsaan yang diluluskan NPC kali ini melibatkan isu kehidupan rakyat. Sementara itu, China telah membentuk sistem jaminan sosial yang skalanya paling besar di dunia dan perkhidmatan insurans perubatan asas di negara ini pula mencakupi lebih 1.3 bilion orang. Kerajaan China sentiasa mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebagai contoh, meletakkan nyawa dan kesihatan rakyat di tempat teratas dalam usaha melawan pandemik COVID-19, mengutamakan usaha menyediakan dan menciptakan peluang kerja untuk rakyat sepanjang proses pemulihan ekonomi dan memberikan tumpuan terhadap isu penyempurnaan kehidupan rakyat ketika mengupayakan rancangan pembangunan untuk masa depan. Kesemua ini adalah sebabnya mengapa kerajaan China bertahun-tahun mendapat kadar kepuasan tinggi di kalangan rakyat negara sendiri. Jabatan Kerajaan China mengadakan sidang media semalam untuk menjelaskan keputusan yang diluluskan sesi keempat Kongres Rakyat Kebangsaan China NPC ke-13 dengan majoriti undi setuju berhubung penyempurnaan sistem elektoral wilayah pentadbiran khas Hong Kong. Memelihara keselamatan negara melalui pemastian keselamatan pilihan raya adalah kelaziman dunia. Masalah yang dihadapi Hong Kong sekarang adalah pergelutan antara cubaan rampasan kuasa dengan langkah menentang rampasan kuasa, cubaan subversi dengan usaha membantras subversi, tindakan penyusupan dengan usaha membantras penyusupan. Bertolak ansur dalam isu ini adalah mustahil bagi kerajaan pusat China. 2 langkah NPC yang penting iaitu mengubah Undang-Undang Keselamatan Negara melibatkan Hong Kong pada tahun lalu dan menyempurnakan sistem elektoral Hong Kong kondusif bagi mengatasi risiko yang menjejaskan kestabilan politik dan keselamatan pemerintahan Hong Kong dari segi undang-undang, menghalang kelompok anti-China dan perusuh yang berniat untuk mengacaukan Hong Kong yang cuba merampas kuasa pemerintahan dan mengekang kuasa luar yang cuba mencampur tangan urusan Hong Kong sehingga meningkatkan jaminan dalam melindungi kedaulatan, keselamatan dan kepentingan pembangunan negara China.
Bagi masyarakat Hong Kong, penduduk tempatan amat membenci lakuan aktivis pemisah yang terpilih sebagai penjawat awam dengan menggunakan kekurangan yang terwujud dalam sistem pemilihan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan mereka dilihat membawa ancaman kepada keselamatan negara dan menjejaskan pembangunan Hong Kong. Menurut hasil tinjauan awam Persatuan Penyelidikan Hong Kong, kira-kira 70% responden menyatakan sokongan terhadap keputusan yang bertujuan menyempurnakan sistem elektoral Hong Kong. Kotak biru pembangunan Hong Kong yang melibatkan berbagai bidang yang penting tergantung dalam rancangan 5 tahun ke-14 pembangunan sosioekonomi kebangsaan dan garis panduan visi 2035 negara China yang baru diluluskan oleh NPC. Diulas lanjut memelihara kemakmuran dan kestabilan Hong Kong bukan sahaja selaras dengan kepentingan China tetapi juga kepentingan masyarakat antarabangsa. Selepas sesi keempat Kongres Rakyat Kebangsaan China NPC ke-13 meluluskan keputusan mengenai menambah baik sistem elektoral wilayah pentadbiran khas Hong Kong atas segelintir politikus dari Amerika Syarikat dan negara barat yang berdudung demokrasi mula menfitnah keputusan China ini dengan apa yang disebut serangan terhadap sistem demokrasi dan pentadbiran autonomi bertaraf tinggi di Hong Kong tidak wujud lagi. Hong Kong merupakan wilayah China. NPC sebagai badan berkuasa tertinggi di China mengambil langkah keinstitusian untuk menambah baik sistem elektoral Hong Kong secara sistematik, mengatasi kelemahan dan memastikan Hong Kong ditadbir pariyot. Sistem elektoral Hong Kong yang ditambah baik sebenarnya berperanan sebagai pelindung yang kuat terhadap sistem demokrasi masyarakat tempatan. Keputusan NPC menambah baik sistem jawatankuasa pemilihan Hong Kong dengan meningkatkan jumlah anggota jawatankuasa pemilihan dari 1,200 orang dari 4 bidang ke 1,500 orang dari 5 bidang. Selain itu, bakal jawatankuasa pemilihan Hong Kong berfungsi memilih ketua eksekutif dan juga diberi fungsi baru untuk memilih sebahagian anggota Majlis Legislatif LegCo serta mengemukakan calon anggota LegCo. Dengan demikian, LegCo dapat mewakili kepentingan keseluruhan masyarakat Hong Kong dengan lebih baik dan komunikasi antara agensi pentadbiran dengan perundangan pun akan menjadi lebih lancar. Demokrasi berkembang dalam berbagai bentuk di dunia ini dan setiap negara berhak memilih sistem demokrasi berdasarkan keadaan negara sendiri. Sistem demokrasi Hong Kong yang bersesuaian dengan keadaan sendiri menggambarkan kepentingan keseluruhan masyarakat kondusif kepada pemeliharaan kemakmuran dan kestabilan masyarakat dan mendapat sokongan di kalangan penduduk adalah sistem yang baik. Berhentilah fitnah yang keji dari segelintir politikus AS dan Barat yang hanya bertujuan mencorek arang pada muka China. Mesyuarat Menteri Penerangan ASEAN China, Jepun dan Korea Selatan 10+3 ke 6 telah diadakan secara telesidang semalam. Wakil dari berbagai negara ASEAN, China, Jepun dan Korea Selatan telah menghadiri mesyuarat tersebut untuk membincangkan secara mendalam mengenai kerjasama yang pragmatik dalam bidang media dan mendorong kemakmuran serantau. Pengarah Pejabat Penerangan